Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kisah yang pertama, saya akan kongsikan kepada anda tentang seorang sahabat yang mana dia pada paginya dia makan sebagai seorang kafir, pada petangnya dia makan sebagai seorang beriman. Pada paginya dia makan banyak, sangat banyak. Pada petangnya dia makan sangat sedikit. Sebab itulah sunnah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada paginya dan hari-hari sebelum itu beliau sedang menuju ke Mekah. Dalam hatinya beliau sedang berniat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada petang itu beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sanggup walaupun syahid di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya akan ceritakan tentang Thumamah bin Uthal. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal yang mempunyai pengaruh yang tinggi dan juga mempunyai strategic thinking yang tinggi, dan kisah beliau amat penting untuk kita pelajari. Thumamah bin Uthal, beliau merupakan ketua bagi kaumnya, iaitu Bani Hanifah yang berada di An-Najd, berdekatan dengan Mekah. Kalau tengok peta, Thumamah bin Uthal ini juga dia merupakan seorang yang bersama-sama dengan pihak Quraisy bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga telah mengumumkan bahawa beliau akan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dengan kuasa ketenteraan yang beliau miliki, beliau telah pun membentuk sepasukan tentera bagi memerangi Madinah. Jadi perkara ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda apabila melihat musuh-musuh Islam, bagi dia tidaklah mempunyai satu peraturan sahaja, iaitu untuk memerangi semua ataupun untuk membunuh semua. Tidak. Ada beberapa ketua-ketua pihak lawan yang mana baginda mahu dia masuk Islam dan menjadi sebahagian daripada umat Islam dan memerangi pihak yang batil. Dan ada juga yang mana sebahagian daripada ketua-ketua musuh ini Nabi mahu memerangi mereka sebab memang dah tak ada chance dah untuk dia masuk Islam. Tapi kita tengah cerita tentang Thumamah bin Uthal. Dia adalah antara ketua-ketua musuh yang mempunyai pengaruh, kuasa ketenteraan dan kuasa ekonomi, dan Nabi mahu dia masuk sebahagian daripada umat Islam bagi bergabung dengan agama ini dan umat ini bagi melawan pihak yang jahat dan juga pihak yang batil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dia pun membentuk satu kumpulan khas yang terdiri daripada 3 orang ketua, dan kumpulan ini juga mempunyai 30 orang lagi tentera yang akan mengikuti operasi ini. Siapakah 3 orang tersebut? Ke adalah Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bashar, Salamah bin Salamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan mereka terus ke Al-Yamamah, iaitu tempat yang didiami oleh Thumamah bin Uthal dan kaumnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kumpulan ini pergi dahulu ke Bani Bakar, iaitu satu kawasan yang merupakan pertengahan antara An-Najd dengan juga Mekah. Sebab apa? Sebab tempat ini berdekatan dengan kawasan Thumamah bin Uthal. Kalaulah mereka pergi terus ke kawasan Al-Yamamah, kemungkinan Bani Bakar akan membantu Thumamah bin Uthal bagi memerangi kaum muslimin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dahulu untuk settlekan Bani Bakar ini. Dan Bani Bakar ini juga adalah salah satu kaum yang mana mereka ini merupakan satu pihak yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun bersedia untuk menyerang Madinah bersama pihak Quraisy yang lain bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila sampai sahaja kumpulan Muhammad bin Maslamah bersama 30 orang lagi, mereka sampai di Bani Bakar, dan Muhammad bin Maslamah iaitu ketua kumpulan ini meminta Abbad bin Bashar supaya meninjau kawasan. Jadi apabila mereka sampai sahaja tempat sana, mereka lakukan operasi peninjauan dan mereka telah pun tahu bila waktunya dan mereka lakukan serangan. Selepas sahaja mereka lakukan serangan, mereka berjaya untuk mengalahkan Bani Bakar dengan sekelip mata. Maka setelah operasi yang pertama iaitu mengalahkan Bani Bakar. Seterusnya, apabila mereka telah selesai operasi di Bani Bakar, mereka mendapat banyak ghanimah. Banyak unta-unta, kambing. Maksudnya, harta perang ketika itu sangat banyak. Jadi mereka ada sedikit masalah. Macam mana ni mereka nak sampai ke Thumamah bin Uthal? Sedangkan harta peninggalan perang ni sangat banyak. Kalau mereka tinggalkan begitu sahaja, mungkin musuh akan datang balik. Jadi Muhammad bin Maslamah berfikir dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan ilham untuk melakukan operasi ini. Okey, kita pergi pula ke Thumamah bin Uthal, seorang ketua kaumnya yang bercita-cita bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nak jadikan cerita, beliau sebelum nak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama bala tenteranya, dia berniat untuk melakukan umrah dahulu supaya mendapat berkat daripada Tuhan dia lah kan, berhala dan sebagainya. Jadi beliau pun meninggalkan An-Najd dan juga kaumnya supaya dia dapat pergi ke Mekah
lalu melaksanakan umrah. Dalam perjalanan nak ke Mekah itu, kebetulan dia lalu di kawasan perkampungan Bani Bakar. Maka Muhammad bin Maslamah dengan tanpa usaha yang lebih, datanglah dia punya sasaran depan mata. Dan akhirnya Sumamah bin Utsal ditangkap dan dia pun dibawa pulang ke Madinah. Apabila dia dibawa pulang ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan agar Sumamah bin Utsal ini diikat dalam sebuah masjid. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pun perintah para sahabat untuk membunuh beliau ataupun untuk menyeksa beliau. Sebab Nabi memang dah sasarkan bahawa lelaki ini perlu menjadi sebahagian daripada umat Islam. Sebab dia ada kelebihan yang orang lain tak ada. Jadi bermulalah fasa di mana Sumamah bin Utsal diikat dalam masjid sebagai seorang tawanan. Dan hari pertama Sumamah bin Utsal sampailah hari-hari seterusnya, beliau diberikan makanan yang cukup. Bukan takat cukup, lebih. Sebab diceritakan bahawa Sumamah bin Utsal ini dia makan banyak. Jadi para sahabat terpaksalah memberikan makanan yang banyak kepada beliau setiap kali tibanya waktu makan. Dan Sumamah bin Utsal juga berasa terkejut tengok bagaimana umat Islam menunaikan solat, melaksanakan amal ibadah dalam masjid setiap kali waktu solat. Dan pada hari pertama juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau. Dan Nabi bertanya kepada dia, "Madza 'andak ya Sumamah?" Beliau berjawab bahawa andi khair, aku ada kebaikan, kelebihan. Kalau kau bunuh, kau bunuhlah aku. Kalau kau nak lepaskan aku akan berterima kasih kepada engkau. Kalau engkau nak duit, wahai Rasulullah, aku boleh bagi duit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab persoalan Sumamah bin Utsal dan Rasulullah membiarkan beliau diikat dalam masjid sebagai seorang tawanan. Dan begitulah pada hari yang kedua, bagi dia mengulangi soalan yang sama. Dan Sumamah memberikan jawapan yang sama sampailah hari yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentanyakan soalan yang sama, tapi kali ini beza sikit. Sumamah bin Utsal dia tak cakaplah pasal bunuh pada awalnya. Sumamah bin Utsal berkata, "Kalau kau nak lepaskan aku akan berterima kasih kepada engkau. Kalau kau nak bunuh aku, kau akan bunuh seorang yang bernyawa. Kalaulah kau nak duit, aku boleh bagi kau duit." Kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula melihat Sumamah ini dia dah tak benci dah Islam. Sebab apa? Sebab sepanjang dia menjadi seorang tawanan, dia diberikan makanan yang lebih, dilayan seperti seorang manusia, tidak dipukul dan nyawa dia pun tak terancam. Dan dia pun berada dalam masjid. Dan dia melihat bagaimana umat Islam, betapa baiknya umat Islam ini. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan beliau. Rasulullah meminta para sahabat untuk lepaskan ikatan tersebut. Dan Sumamah bin Utsal pun keluar daripada masjid itu dalam keadaan beliau ketika itu telah pun merasakan diri dia bahawa mungkin aku silap, mungkin aku betul. Tetapi aku melihat para sahabat, aku melihat betapa baiknya Rasulullah SAW ni, aku berasa agama ini adalah agama yang betul. Maka Sumamah bin Utsal pun meninggalkan Madinah, masuk dalam kawasan kebun-kebun. Ketika itulah datangnya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika itulah dia akui bahawa agama ini adalah agama yang betul. Maka Sumamah bin Utsal pun berpatah balik masuk ke dalam Madinah, dan sebelum dia masuk ke Madinah, masuk ke dalam Masjid Nabawi, beliau telah pun menukar baju yang lebih baik warna putih dan mandi di dalam air yang ada dalam hutan-hutan di Madinah itu. Dan apabila dia masuk sahaja di dalam Madinah ketika itu petang dan dia berjumpa dengan para sahabat, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan para sahabat pun terkejut kan. Maka para sahabat pun panggillah dia makan sekali apa semua. Dan Sumamah bin Utsal ni apabila dia makan, depan dia tu dah ada banyak makanan. Sebab para sahabat fikir dia ni sebelum ni makan banyak waktu dia jadi tawanan kan. So para sahabat pun bagilah dia makanan banyak-banyak. And then Sumamah bin Utsal dia ambil makanan, cakap bismillah, makan sikit, kemudian dia minum air, lepas tu bismillah, khalas, habis. So para sahabat terkejut kan. Maka Nabi pun cakap bahawa cara Sumamah bin Utsal makan inilah cara seorang Muslim. Sebab apa? Sebab kalau orang yang kafir, orang yang tak fikir pasal dia punya kesihatan, akhirat dan sebagainya, dia akan banyak dengan makanan yang banyak. Ni ringkasan hadis tertentu kan. Jadi ni nak menunjukkan bahawa betapa sunnahnya makan sikit, betapa sunnahnya untuk mengurangkan makanan. Ni peringatan kepada diri saya dan juga mereka yang di luar sana yang masih struggle untuk mendapatkan kekuatan bagi menguruskan diri. Jadi Sumamah bin Utsal ini, dia sebelum tu dia dah berniat untuk menunaikan umrah di Mekah kan. Jadi dia tanya Rasulullah, patutkah aku meneruskan perjalanan aku ke Mekah bagi menunaikan umrah kan? Jadi Rasulullah SAW pun berkata, kalau kau nak teruskan, kau boleh teruskan menunaikan umrah. Jadi Sumamah bin Utsal dia pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Dan selepas itu dia berjumpa dengan Quraisy, berjumpa dengan Kaabah, lalu melakukan umrah. Tapi bezanya waktu sedang melaksanakan umrah tu dia kata apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdah wa ni'mah lakal wal mulk la syarika lak. Ini adalah talbiyah daripada orang Islam.
Jadi bila pihak musyrikin Quraisy dengar benda ni, dia pun berasa marah. Dia pun herdik Sumamah bin Utsal. Engkau dah tinggalkan agama nenek moyang kau. Kau dah lari daripada agama yang betul. Adakah kau telah berubah? Dan Sumamah bin Utsal pun berkata, aku telah berubah dan aku telah meninggalkan agama lama aku. Dan aku mengikuti agama yang betul. Jadi, pihak musyrikin Quraisy masa tu sikit lagi nak membunuh Sumamah bin Utsal ini. Tetapi ada pihak-pihak lain yang menahan perkara tersebut daripada berlaku sebab Sumamah bin Utsal ini juga memegang kuasa ekonomi terhadap pihak musyrikin Quraisy. Sebab apa? Sebab dialah yang menyediakan gandum kepada pihak musyrikin Quraisy. Dan apabila Sumamah bin Utsal telah pun tamat daripada pelaksanaan umrah, beliau pun pulang ke Madinah. Sebelum beliau pulang ke Madinah, dia mengumumkan bahawa dia tidak lagi akan menyediakan gandum kepada pihak penduduk Quraisy sebab telah menghina agama dia dan menghina dia atas keputusan yang dia telah lakukan. Maka penduduk Quraisy ketika itu merupakan mangsa boikot yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi kisah ini, dia ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Tetapi antaranya adalah boikot. Walaupun boikot yang dilakukan oleh Sumamah bin Utsal itu mungkin akan memberikan kesan terhadap ekonomi penduduk Yamamah juga. Tetapi benda itu harus dilakukan demi masalah yang lebih besar, iaitu demi agama sendiri. Jadi boikot dijalankan, dilaksanakan sehingga penduduk Quraisy sendiri terdesak, maka mereka pun terpaksa menulis surat rayuan kepada Rasulullah SAW agar boikot dihentikan sebab penduduk Quraisy memang perlukan gandum. Sebab itu Rasulullah meminta Sumamah bin Utsal agar menghentikan boikot ini dan terus menjadikan gandum kepada pihak Quraisy Mekah. Jadi ini adalah salah satu kisah yang pertama saya kongsikan kepada anda. InsyaAllah kisah lepas ini saya kongsikan kepada anda tentang Ibn Auqa, bagaimana seorang sahabat ini mampu untuk mengalahkan berpuluh-puluh pihak lawan, sama ada dengan berjalan kaki, berlari ataupun menaiki kuda. Teruskan bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.